dalam 15 ke 20 minit keberadaan aku dalam bilik nombor 2 tu, tiba-tiba kedengaran 2 ketukan di pintu papan bilik ni. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Tegopik Channel. Okey, nama aku I dan kisah horror benar malam ini adalah compilation cerita-cerita seram yang aku dan housemate aku alami semasa kita orang tinggal dekat rumah sewa. Yang kalau korang tak tengok lagi chapter-chapter tu, aku ada sertakan link dekat mana-mana dalam video ni, okey? Korang boleh tengok. Okey, sebelum tu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, episod kali ni adalah special episode di mana aku tak akan cerita macam yang biasa aku cerita. Sebab kali ni, kalau korang tengok video-video aku sebelum ni, which is video sewa yang beberapa part dalam series, aku ada mention yang aku ada publish cerita aku dekat akaun Wattpad. Yang kalau korang nak, aku ada sertakan link dekat about, dekat tempat channel aku ni. Korang boleh pergi tengok, okey? Okey, so episod kali ni aku nak ceritakan semula dengan membaca kod. Kiranya macam baca merenada lah lebih kurang. Aku akan baca balik cerita aku yang aku tulis dekat Wattpad. Sebab ceritanya like short story, ada beberapa compilation. Tapi kalau aku buat satu-satu macam pendek, so aku gabungkan melalui penceritaan aku daripada Wattpad. So korang boleh enjoy, okay? Okay, aku start Gemersik kalbu yang kian merindu membuatkan aku terjerumus ke lembah penulisan ini sekali lagi, bertemakan keaslian nukilan pengalaman yang mengundang setahun yang lalu. Tepat pada tarikh keramat 10 Oktober 2017, which bermulanya aku dan housemate dibelenggu sosok-sosok misteri yang tidak kelihatan berlega di satu tempat dipanggil rumah sewa. Okey, bab kali ini aku nak tekankan mengenai a few kejadian yang bagi aku agak creepy dan misterius disebabkan tak ada kesahihan bukti logik akal yang boleh dicerna untuk mencerahkan keadaan pada waktu tu. So, kita orang menjangkakan yang dialah punca segala benda aneh dan ajaib tu berlaku. Oh, do not forget yang semua ni pengalaman aku dan member aku sendiri, ya. Tiada unsur rekaan dan penipuan. Okay, so please enjoy the show. Kisah satu, iaitu kisah aku. Malam tu my mom datang visit kita orang dan stay untuk 2 malam kat situ. Sebabnya kita orang dah lama tak balik, so instead of aku balik, ibu aku yang datang jenguk aku dekat rumah yang tak berapa nak puaka ni. Okey, adik-adik jangan ikut macam aku Balik-balik lah jenguk family. Sebab aku bukan tak suka balik. Semesta akhir kan, so banyak benda nak kena settle. Lagipun time tu kebetulan abang aku ada interview dekat Singapura. So memandangkan aku duduk rumah sewa dekat Johor, dah dekat lah abang aku dengan Singapura. So abang aku tinggalkan mak aku untuk duduk dengan aku dekat rumah sewa tu, dan dia ada interview dekat Singapura pada esok harinya. Time tu housemate yang ada tak banyak, sebab bilik 2 semua tidur college sebab nak study group. So maybe dalam 4 ke 5 orang macam tu. Kebetulan masa mak aku datang malam tu, kawan mak aku pun ada dekat situ juga. Bukan kawan mak aku, kawan aku punya mak pun ada dekat situ juga dalam minggu tu. Ingat tak sebelum ni aku ada cerita yang mak kawan aku tu ada tidur dekat rumah aku tu? Orang yang sama. Time tu mak kawan aku tu datang sebab kawan aku ni tak sihat, so dia datang jaga. Kira beruntung lah kita orang sebab dapat mak yang menyayangi kan. Malam pertama ibu aku tidur dekat bilik aku, dan aku masa tu tengah lepak dekat master bedroom yang katil yang kena kencengan berak tu, dengan member yang tak reti nak tidur awal. Bila masanya kita orang tidur awal bila dekat U ni kan. Okey, aku tak berapa nak ingat time tu lepak pasal apa, tapi kita orang lepak sambil makan Maggi, sambil tengok cerita hantu. Okey, banyak sangat dalam kepala otak aku ni walaupun saiznya tak besar sangat pun. Okey, anyway, malam pertama tak jadi apa. Dan masuk malam kedua my mom dekat rumah tu. Malam tu lepas dinner dan borak-borak dengan mak aku dan housemate aku, masing-masing mau masuk bilik masing-masing dan prepare untuk tidur.
Tapi malangnya aku tak ngantuk lagi waktu tu. So aku decide untuk download movie dan tengok YouTube. Macam tu lah lebih kurang. Memandangkan mak aku tengah tidur dalam bilik aku tak naklah buka internet kuat-kuat. Lagipun aku jenis tak suka pakai earphone tau. Sebab nanti aku pening kepala. Aku pun tak tahu kenapa. Memang dia kalau macam pakai earphone lama-lama ataupun aku tengok laptop lama-lama, nanti aku pening kepala. Aku pun tak tahu kenapa. Tapi memang dari dulu aku tak boleh macam tu. So aku pun keluarlah daripada bilik nombor 3 aku tu, dan aku pergi ke bilik 2. Time tu bilik 2 memang tak ada orang, sebab semua owner dia dah tidur dekat college, dekat asrama. Poinnya kat sini, aku bukanlah nak stay up pun untuk layan internet. Aku cuma nak tengok je internet sebab aku rasa ngantuk. Time tu hampir-hampir pukul 2 pagi. Okay, aku ni sebenarnya bukanlah berani sangat, tapi sebab tak ngantuk, so aku layanlah apa-apa video dekat YouTube tu bagi aku ngantuk. Daripada aku terkebit-kebit seseorang, terkebil-kebil seseorang dalam gelap, baik aku layan internet. So aku pun masuk bilik nombor 2 tu dan aku tutup pintu. Aku tutup pintu sebab aku takut volume aku buka kuat dan akan terjagakan orang sekeliling, terutamanya mak aku. Lagi-lagi mak aku jenis orang yang cepat terjaga. So tak lama, dalam 15 ke 20 minit keberadaan aku dalam bilik nombor 2 tu, tiba-tiba kedengaran 2 ketukan di pintu papan bilik ni. Aku pun lega lah sebab aku ingat housemate aku datang ketuk pintu sebab diorang nak tanya aku tak tidur lagi ke, ataupun oi buat apa tu, nak join boleh tak, ataupun oi jom lah borak, aku bosan lah semua orang dah tidur, ataupun something like that lah. Tapi aku sebenarnya salah. Aku yang berada dalam kedudukan atas tilam sambil menghadap tingkap, menoleh ke belakang, yakni ke pintu, dan menunggu housemate aku untuk masuk. Sebab aku tak kunci pun pintu tu. Dalam 3 saat jugalah aku toleh tunggu housemate aku tak masuk-masuk. Aku pause video, aku bangun, dan aku tanpa rasa bersalahnya pergi buka pintu dan jenguk keluar. Satu habuk pun aku tak nampak weh. Dah habuk pun tak nampak, apalagilah manusia ataupun housemate. Aku dah pelik time ni. Lambat sangat ke aku buka pintu sampai housemate aku dah belah balik bilik dia? Kenapa tak panggil? Serius aku mati-mati ingatkan itu housemate aku. Tapi tiba-tiba hati aku rasa tak sedap. Otak suruh keluar cepat-cepat daripada bilik tu, dan aku pun terus keluar masuk bilik nombor 3, iaitu bilik aku, yang dekat sebelah je, 2 langkah pun tak sampai. Sebelum masuk bilik, aku sempat toleh sekilas ke bilik nombor 1, master bedroom, iaitu bilik nombor 1 tu. Pintunya rapat dan lampu pun dah turn off. Maksudnya kawan aku yang dekat bilik nombor 1 tu memang dah tidur. So the point is, housemate mana yang ketuk pintu bilik nombor 2 tadi? Okay, itu kisah nombor 1 dalam compilation. Okay, kisah nombor 2. Oh, jap. Kisah nombor 2 ni aku dah cerita dekat video aku first dalam YouTube ni. Tajuk dia, aku tak ingat tajuk dia. Tapi dia pasal housemate aku yang aku nampak lebih daripada sepatutnya. Kalau korang tak tahu, aku akan attach dalam video ni, okey? Okay, Al-Kisah 7. Dalam Wattpad yang aku tulis ni kisah nombor 7 tau, iaitu kisah yang terakhir sebagai penamat kepada chapter sewa. Tapi aku dah taruh dalam video ni sebagai Al-Kisah nombor 2 sebab ada kisah lagi sebelum tu yang aku nak combine dalam next video. Okay, kisah ni melibatkan semua ahli housemate aku tau. Okay, setting masa pagi hujung minggu, Jumaat ataupun Sabtu, Januari 2018. Setting place dekat rumah haunted tu lah. Pagi tu selepas menjamah breakfast yang disediakan oleh Mak Q, which is time tu dia stay lagi dekat rumah kita orang. So kita orang pun masing-masing pergilah ke bilik masing-masing untuk study. Time tu tengah nak final. Kita orang study untuk final. Untuk aku pula, aku taklah study sangat sebab perut kenyang, hati banyak senang. So time tu aku tengah borak-borak dengan roommate aku kan. Time tu buku dekat atas katil. Baca ke tak itu tak penting, janji buku dah terbuka. Effort tu kena ada, okey? Tak ada apa yang pelik berlaku. Waktu tu masa berjalan macam biasa. Sampai tiba-tiba kita orang rasa panas. Bahang. Why? Blackout lagi. Kepada tak tahu, blackout aku ada buat dalam part 2 tak silap, dalam chapter sewa ni. Korang boleh tengok, okey?
Okey, semua bilik disediakan satu kipas dinding. Malangnya kipas yang melekat di dinding waktu tu secara tiba-tiba berbau hangus dan meletup waktu kita orang turn on switch tu time habis kelas hari tu. Yang sedihnya bila kita orang panggil maintenance rumah, pihak diorang tak nak tanggungjawab kos repair. Lepas tu kita orang yang kena bayar. Sebabnya kalau ikut kontrak agreement rumah sewa, diorang yang patut handle any maintenance cost tau. So kita orang memang tak naklah bayar, sebab bukan kita orang yang gaduh yang baling kipas tu ke apa sampai buat kipas tu rosak. So bukan salah kita orang. Kita orang guna daily je kot, macam guna benda harian, benda biasa je. Tu pun kita orang buka kipas tu cuma pagi dan malam je, sebab masing-masing ada kelas. So mostly akan balik waktu petang tau, so lewat. Maybe kipas tu pun dah bertahun-tahun pihak diorang guna sampai tak ganti, dan sebab tu dia meletup. Bukan nak condemn, tapi serious talk, memang banyak kekurangan rumah ni. Okay, sewa pun mahal sebagai haunted house. Sepatutnya murah lah kan. Tapi Alhamdulillah lah, salah seorang daripada housemate aku time tu dapat lucky draw time event dinner. So kita pun buat lah muka sepose pinjam kipas baru dia. Allah memang perancang bijaksana dan dia tahu salah satu kipas kita orang akan rosak. So somehow kawan kita orang dapat lucky draw kipas awal-awal lagi. The thing is, time blackout tu kita orang tak kisah sangat tau, sebab bukan pertama kali blackout. First blackout selepas bacaan Yasin tu, dan selepas tu blackout memang banyak kali, tak payah kira, memang dah tahu. Sebab kita orang somehow tahu apa penyebab dia, apa trigger dia. Okay, time tu mak Q dah pelik tau, sebab switch utama box tak turn off pun, tapi tak ada elektrik. So macam mana? Kenapa? Sepanjang dia stay dekat rumah ni tak pernah jadi. Sebab tu dia tak tahu. Dia mak Q ni pun panggil maintenance. Kes kipas tu pun mak Q yang panggilkan, sebab kalau kita orang panggil memang tak muncul-muncul maintenance dia, dan kita end up kena selesaikan sendiri. Dipendekkan cerita, walaupun dah panjang, diorang discover yang blackout tu sebenarnya ada trigger. Trigger tu adalah punca, penyebab. Dan penyebabnya adalah switch lampu toilet utama, iaitu bilik air yang ada ulat hitam-hitam. Kita orang somehow tahu sebab salah seorang housemate kita orang buka lampu toilet tu waktu nak mandi pada 1 pagi dekat kelas, sebelum pergi kelas pada pukul 6.30 pagi. Daripada mengantuk, terus semua terjaga sebab panas blackout kan. Time tu ada juga housemate terlupa dan tak tahu bila on switch tu akan blackout. Dia tak juga sebenarnya, dia ikut nasib. Aku yang sebelum ni guna toilet tu pun kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Macam gamble aku rasa time on switch tu, sebab kalau nasib baik menyala, bolehlah mandi. Kalau tak, mandi tak dapat, rumah pun blackout. Kes ni terjadi waktu sebelum kita orang guna bilik air dekat master bedroom tau. Time tu semua masih guna lagi torchlight, flashlight masing-masing untuk mandi dekat bilik utama tu, bilik air utama tu. Okey, seperti aku cakap, benda ni cuma assumption kita orang je, macam teka-teka je berdasarkan pengalaman, sebab tak confirm kan switch tu trigger ke tak. Benda ni confirm bila pihak maintenance datang, dan selepas beberapa observation, pemerhatian, memang betul lah switch tu penyebab ni. So untuk double confirm, mak Q pun buka tutup switch tu 3 kali, bersaksikan kita orang, dan setiap kali on memang rumah akan blackout. Sebelum tu memo ataupun nota bersaiz A4 bertuliskan tulisan tangan aku yang bagi tahu pasal keadaan tu dah tampal dekat pintu toilet tu, supaya tak akan ada sesiapa buka, even sentuh pun switch tu. Kan je switch toilet tu sendiri dah tak boleh guna, sebab lampu memang tak menyala bila switch dah buka. Maybe lampunya sendiri, panda floor tu sendiri yang dah rosak. Macam-macam lah rosak. Senang cerita, lampu toilet tu memang dalam merosak, dan semua orang dalam rumah tu dah guna toilet master bedroom instead of toilet yang bau hangir tu. See, aku tulis dekat sini. Serius, memang first time masuk rumah tu, toilet tu bau hangir gila, macam ada orang baru lepas siang ikan dalam tu. And kalau kau google, bau hangir adalah tanda-tanda sebuah tempat tu berhantu. So persoalan paling utama sekarang, siapa ataupun apa yang buka dan sentuh toilet switch utama tu yang menyebabkan blackout satu rumah. Sedangkan semua housemate yang berada dalam bilik masing-masing, even mak Q dah tahu yang switch tu tak boleh guna lagi, sebab tak ada siapa yang sentuh switch tu
ataupun even dekat sekali dengan Swiss tu tak ada siapa pun. Adalah juga penghuni bilik 2 dan bilik 3, termasuk aku yang guna toilet tu dalam gelap selama ni. Kau bayangkanlah penghuni rumah 9 orang. Kalau ada kelas pagi pukul 8, nak tunggu giliran mandi sorang-sorang memang kena tinggal. So dah lah tumpang kita orang. So aku okey je mandi dalam gelap, as long as kita guna flashlight smartphone masing-masing. Tapi itulah, bayangkan berapa lama aku mandi dalam gelap dan meraba apa yang tak nampak ataupun nampak. Bawa perasaan ada ulat hitam kecil banyak-banyak dekat lantai toilet tu. Aku adalah sejenis manusia yang tak guna slipper dalam tandas. Mana tahu entah-entah ulat tu merayap masuk kaki aku. Nauzubillah min zalik. Okey, ni aku dah cerita dekat video aku sebelum ni pasal ulat tu. So kita skip ni. Okey, tu tak mention lagi the discovery of anak kala jengking beberapa kali dalam kedua-dua toilet, ataupun katak yang tiba-tiba muncul dalam mesin basuh dekat dapur. Banyak kalau nak mention. Tak larat aku nak type ataupun korang nak baca. The point is, kalau benda-benda tak semenggah ni jadi dekat korang, tak kisahlah apa pun, sentiasalah ingat janganlah berseorangan. Bila kau diam je macam katak bawah tempurung tak bagi tahu sesiapa, benda tu lagi suka. Hubungan persahabatan bertahan selamanya untuk support each other, kan? Ni apa yang aku tulis kat sini. So itulah dia 2 cerita yang aku compile-kan dalam satu video dekat YouTube. Ada lagi 2 video, ada lagi 2 cerita dalam ni yang aku nak cerita, tapi waktu dah lambat. Maksud aku video ni pun dah lama, so aku tamatkan dekat sini ya. Okay, segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk datang daripada aku sendiri. Sesiapa yang belum tekan butang subscribe, boleh subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Take a peek, wujudnya memanggil curiga.